A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama, sesungguhnya apa-apa, ya'muru, daripada amarah apa-apa yang diperintahkan atau diajarkan kepada kamu, bi, dengan su'in. Su ini maksudnya sesuatu yang buruk. Dan kalau sini terjemahannya keji. Su ini maksudnya perkara yang menyalahi agama, yang perkara buruk yang melibatkan peribadi sendiri. Contohnya ada orang menipu atau tidak mensyukuri, menganiaya dirinya, dan banyak lagi lah perkara-perkara buruk yang berkenaan dengan peribadinya. Itu dikatakan su. Wa dan al-fahsya. Fahsya atau fahisha ini maksudnya sesuatu yang tidak ada rasa malu. Ini maksud fahsya. Fahsya ni jadi peringkatnya lebih besar lagi daripada su. Su tadi melibatkan peribadi, tapi kalau sampai kepada fahsya, ini dosa itu melibatkan orang lain, menyebabkan orang lain menjadi terlibat. Itu dikatakan fahsya. Jadi kalau dulu dosa-dosa yang dilakukan secara peribadi, tapi dia meningkat lagi kepada fahsya yang melibatkan orang lain. Nanti saya akan berikan dia punya penafsiran je nanti. Jadi itu maksudnya fahsya lebih besar lagi, dan dia menjadi tidak ada rasa malu dalam melakukan dosa, dan sampailah ke tahap mereka berani melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat seterusnya, wa dan an, jika takulu, kamu katakan atau kamu perintahkan atau suruh, ala, ke atas Allah, tentang Allah, wa antakulu ala Allah, dan menyuruh kamu mengatakan tentang Allah, ma, apa-apa, la, tidak, ta'lamun, kamu ketahui. Jadi mereka menyuruh kamu mengatakan tentang Allah Ta'ala apa yang kamu tidak ketahui. Maknanya mereka dah mula berani melanggar atau melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjemahan je dahulu yang mudah. Inama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya siapa ni? Syaitan. Kita dah belajar kemarin iaitu tentang syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan, itu syaitan mengajarkan atau mengajak kamu ke arah keburukan dan tanpa rasa malu, dan mengatakan kepada kamu tentang Allah dengan apa yang kamu tidak ketahui. Jadi ini memang pekerjaan syaitan. Jadi pada awalnya dia mengajarkan kita makan benda-benda yang tidak elok, yang kita belajar minggu lepas. Kita diajarkan untuk makan benda-benda yang tayyib, halal dan tayyib. Tapi kalau syaitan, dia ajarkan kita benda yang tidak baik daripada peradaban kita dahulu. Kemudian bila kita dah berani melanggar itu, dan kita dah mula berani bercakap bohong, tidak mensyukuri, melawan dan sebagainya, itu mula-mula kita buat untuk kesalahan bagi diri kita. Tetapi apabila kita tidak memperbaiki diri dan kita terus ke dalam dosa-dosa itu, daripada dosa-dosa yang kecil, akhirnya kita akan terlibat ke dalam dosa-dosa yang besar. Dan mulalah kita tidak ada rasa malu, kita dah mula hilang rasa malu. Dan dosa yang kita lakukan itu kita dah tidak rasa malu lagi, dan kita berani melakukannya secara zahir. Dan malah kita mengajak pula orang-orang lain untuk turut sama dalam melakukan keburukan itu. Mengatakan macam-macam lah, tak ada apa-apa lah, tak kisahlah, ini zaman moden, macam-macam lah alasan-alasan yang diberikan untuk membuat dosa-dosa itu menjadi
justify, maksudnya jadi wajar, maknanya tak mengapa kalau kita lakukan. Itu dikatakan di sini bisu'i wal fahsya. Mula-mula dengan keburukan, kemudian kepada yang tidak tahu malu. Kemudian daripada situ, apabila orang-orang yang mengikut syaitan ini sampailah ke tahap dia berani melakukan dosa-dosa besar yang melibatkan orang lain, seperti berlaku zalim, membunuh, merompak, dan sampailah ke tahap mereka sanggup menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Menentang Allah Subhanahu Wa Taala tu seperti tidak mahu lagi melakukan solat, mengutuk norma-norma akhlak-akhlak yang Islam ajarkan, lalu mula mempertikaikan takdir-takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan wa antaqulu Allahi ma la ta'lamun. Mereka mengatakan tentang Allah Taala tetapi apa yang mereka tidak ketahui. Dan kamu pun tidak ketahui. Inilah yang mereka ajarkan, cuba membuatkan dosa ini merebak dan mengajarkan orang lain juga. Inilah ayat ini menerangkan orang-orang yang pengikut syaitan. Memang syaitan itu pada awal memang tidak secara direct, secara terus mengajar kepada dosa yang besar. Dia bermula daripada yang kecil dahulu, kepada peribadi kita dahulu. Tapi kalau kita tidak berubah, kita tidak bertaubat, kita akan terjerumus ke dalam al-fahsya pula. Fahsya ini dah melibatkan orang lain. Kita dah menyusahkan orang lain. Kita memberi kerugian kepada orang lain. Kita memberi aib, beri nama buruk kepada orang lain. Dan akhirnya ke atas lagi, mereka dah sanggup melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup melanggar syariat. Sanggup membelakangi syariat. Ada yang sampai melempar Al-Quran. Pijak Al-Quran pun ada. Ada yang kutuk orang-orang yang pergi haji, pergi umrah yang kutuk pun ada. Itu di kalangan orang-orang Islam. Ada yang seperti inilah. Ayat ini menggambarkan keadaan seperti itu. Bahawa dosa itu pun dilakukan secara berperingkat. Sebagaimana kebaikan pun berperingkat. Jadi dosa pun dia akan berperingkat. Daripada kecil sampailah menjadi dosa yang besar. Sebab tu Hazrat Masih Maud AS bersabda, satu pintu kita buka, pintu kebaikan kita buka, akan terbuka lagi pintu kebaikan lagi. Akan nanti kita terbuka lagi pintu kebaikan lagi. Dan banyak pintu-pintu kebaikan akan terbuka kepada kita. Begitu juga dalam keburukan. Satu pintu keburukan kita buka, akan terbuka lagi pintu keburukan. Akan terbuka lagi, akan jadi banyak lagi. Jadi saya suka ingin sampaikan di sini, yang saya ceritakan pasal pintu tadi, pintu kebaikan ke atau keburukan ke. Ada satu orang sahabat datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ni orang berdosa. Banyak benda buruk saya lakukan. Tapi saya ingin bertaubat. Saya tidak tahu bagaimana cara untuk bertaubat. Apa yang perlu saya lakukan? Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepadanya bahawa kamu berjanji bahawa kamu tidak akan bercakap bohong. Jadi dia kata dia berjanji dia tak akan cakap bohong. Dan menurutnya pada awalnya dia kata benda tu mudah. Itu saja untuk mengelak daripada dosa-dosa yang dibuat tu. Dia kata jangan cakap bohong. Setelah dia balik ke kampung halamannya, ke daerahnya, apabila dia nak membuat perkara buruk, jadi dia kata kalau aku pergi ke tempat itu, nanti orang lain nampak, benda ni sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa aku nak berikan alasan, apa aku nak jawab? Aku nak bercakap bohong, tak boleh. Rasulullah SAW padanya aku telah berjanji bahawa aku tidak akan bercakap bohong lagi. Jadi dia terhenti daripada melakukan perbuatan itu. Kemudian beberapa waktu dia nak pergi tempat lain pula untuk buat sesuatu yang tidak baik. Kemudian dia risau kalau orang ternampak. Kalau orang ternampak, orang laporkan, sampaikan kepada Rasulullah SAW, apa yang aku nak jawab? Aku dah berjanji dengan Rasulullah SAW, aku tidak mahu bercakap bohong. Tapi kalau orang menyampaikan, aku akan terpaksa mengaku yang benar, tapi aku tetap melakukan dosa. Jadi setiap kali bila dia nak membuat benda jahat, dia teringat janjinya tidak mahu cakap bohong.
dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia membuang adat yang tidak mahu, adat yang selalu bercakap bohong itu, dan dia tidak mahu bercakap bohong lagi, dan dikarenakan itu Allah Ta'ala telah selamatkan dia daripada banyak dosa-dosa. Jadi itu sebenarnya sebab tu Rasulullah SAW mengatakan bahawa bohong itu adalah syirik juga. Jadi di kalangan dosa yang besar. Sebenarnya kalau kita mampu menghindarkan diri kita daripada bercakap bohong, insya-Allah Ta'ala kita akan terselamat daripada pintu-pintu keburukan yang lainnya lagi. Ini yang dimasukkan di ayat ini. Baiklah, kita sambung pada ayat yang seterusnya. Wa dan iza apabila qila dikatakan lahum la bagi hum mereka ittabi'u ikutilah ma apa-apa anzala yang telah diturunkan Allah. Siapa turunkan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah menurunkan. Qalu mereka berkata bal apakah pasti nattabi'u kami mengikuti daripada tabaa tadi, kami mengikuti ma apa-apa, kami akan mengikuti apa-apa alfa maksudnya telah dimasukkan atau telah diterapkan, apa yang telah dimasukkan, apa telah disampaikan kepada kami, alaihi ala ke atasnya, aba itu jamak pada abun, bapa-bapa kami, aba ana kepada bapa-bapa kami. Awalau apakah jika kana iaitu dia itu abau bapa-bapa hum mereka la tidak yaqilun menggunakan akal syai'an sedikit pun, wa dan la tidaklah yahtadun mereka itu mendapat petunjuk. Jadi terjemahannya yang mudah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, lalu mereka berkata kami pasti akan mengikuti apa yang telah disampaikan kepada kami oleh bapa-bapa kami. Awalau kana, ini jawapan daripada Rasulullah Ta'ala, awalau kana abauhum la yaqilun syai'an wa la yahtadun. Dan apakah jika bapa-bapa mereka itu tidak berakal sedikit pun dan tidak mendapat petunjuk? Nanti saya akan sampaikan tafsir. Ini terjemahannya yang mudah. Okey, kita lihat. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah Ta'ala telah turunkan, telah wahyukan, lalu mereka berkata kami pasti akan mengikuti apa-apa yang telah disampaikan kepada kami oleh bapa-bapa kami. Jadi ini sifat orang kafir pada waktu itu, orang-orang yang mengingkari apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, mengajak mereka sembah kepada Tuhan yang satu. Akhirnya mereka sampai kepada tahap mengatakan apakah kami mahu meninggalkan apa yang telah kami dapati daripada bapa-bapa atau datuk-datuk kami? Apakah kami akan meninggalkan pelajaran-pelajaran mereka? Mereka tidak mahu melihat kebaikan, keelokan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mereka fikirkan adalah agama, adat resam, agama tradisi yang mereka ikuti selama ini. Jadi untuk itu Allah SWT menjawab, awalau kana abauhum la yaqilun syai'a, jika bapa-bapa mereka itu tidak menggunakan akal sedikit pun, wala yahtadun dan tidak
mendapat petunjuk, apakah itu juga mereka akan mengikuti bapa mereka? Jadi kalau bapa mereka tersalah, bapa mereka dulu buat salah dan terjerumus kepada keburukan dan telah menciptakan suasana keadaan yang buruk di zaman itu, apakah mereka mahu meneruskan pekerjaan itu? Apakah mereka tetap ikut mengikuti agama datuk nenek moyang mereka itu? Menyembah berhala atau melakukan syirik? Jadi mereka tidak mahu melihat kebenaran atau akhlak pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang amin, orang yang baik, dan pelajaran itu pun sebenarnya ada sama dengan pelajaran pada nabi-nabi yang terdahulu. Nabi Ibrahim pun dia tahu mengajarkan tauhid, tetapi mereka kata mereka lebih perjuangkan agama datuk nenek moyang mereka. Jadi Allah Taala menjawab, apakah kalau mereka dah rosak, teruk, hancur, apakah kamu masih mahu mengikut cara mereka? Ini seperti sindiran daripada Allah SWT kepada mereka. Jadi mereka tidak mahu merubah. Mereka tetap pada agama yang lama mereka. Mereka tidak mahu menerima satu pembaharuan. Jadi mereka memberi alasan yang puncak ni mereka akan mengikuti agama datuk nenek moyang mereka. Tapi ini juga kejadian yang sangat pelik kalau kita lihat ke dalam dunia ni. Bila bab agama, mereka mengatakan mereka mau ikut agama datuk nenek moyang mereka. Tapi dari segi duniawi, kita lihat banyak kejadian dalam kehidupan seharian kita. Kalau mak ayah atau datuk mereka melakukan kesilapan, mereka cepat-cepat berubah, tidak mahu mengikuti. Mereka nak buat yang lebih baik lagi. Tetapi bila bab agama, bab yang sebenarnya lebih penting lagi, iaitu untuk membawa kita dekat kepada Allah SWT, untuk membawa kita kepada Allah SWT, tapi mereka sengaja masih berdegil, masih berkeras ingin mengikuti agama daripada datuk nenek moyang mereka. Tapi kalau dari segi duniawi, kalau ada kesilapan, cepat-cepat mereka ubah. Mereka tak nak ikut. Banyak contoh nanti. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh berikan contoh. Sebagai contoh, saya akan beri satu di sini. Kalau dulu mak ayah dia naik unta, pergi bermusafir, mereka tak mau lagi naik unta. Mereka dah tukar, beli Land Rover, pakai Pajero Sport. Mereka tak maulah kan nak jalan kat padang pasir tu naik unta. Mereka mau berubah. Contohlah. Tapi kalau dari segi agama pula, mereka tak nak berubah. Banyak lagi tentang kesihatan. Kalau dulu orang ambil makan ubat sedemikian kan, mereka tak nak lagi. Mereka nak ubat yang lebih canggih lagi, lebih bagus lagi. Mereka mahu berubah. Tapi dari segi agama, mereka tidak mahu berubah. Itu yang pelik di sini. Baiklah, saya memang dah target untuk habiskan ayat yang 172 ni juga. Nanti kita akan buka untuk sesi soal jawab dan penambahan. Wa dan masalu, misal, allazina, orang-orang yang kafaru, yang ingkar, yang kafir, ka seperti masalah, misal-misal allazi, yang yan'iqu. Yan'iqu ini dari akar kata na'aka. Yan'iqu ini adalah fi'il mudhariknya. Na'aka itu maksudnya apabila dikatakan na'aka ra'i bighanamihi. Apabila pengembala memanggil binatang-binatang ternaknya dengan suara yang kuat. Kemudian kalau dikatakan na'akal muazzinu, iaitu apabila muazzin telah melaungkan suaranya yang kuat. Jadi maknanya na'aka ni memanggil dengan kuat, seperti macam pengembala tadi. Okey. Allazi yan'iqu, memanggil bima dengan apa? La, tidaklah, yasma'u, mereka itu mendengar, illa, melainkan, doa, panggilan, wa dan nida, atau panggilan ni pun panggilan juga, atau ni nida dia lebih kuat lagi.
jeritan atau seruan. Ini katakan nida. Sumum, dia itu pekak. Bukmum, bisu. Umyun, buta. Fahum, maka hum, mereka. La, tidaklah. Ya'qilun, mereka itu tidak menggunakan akal. Mereka tidak faham, mereka tidak mengerti. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa mathalul lazina kafaru kama thalil lazi yan ikul bima la yasma'u illa du'a wa nida'a. Sebenarnya di sini ada khazaf muzaf. Maksudnya ada huruf, ada perkataan yang makhzuf. Sebenarnya di sini ada perkataan da'i. Tapi dia telah digugurkan. Di sini. Sebenarnya. Tapi dia dah khazaf. Maksudnya wa masalu da'i allazina kafaru. Dan permisalannya apabila ada da'i memanggil kepada orang-orang kafir, keadaan dia sama seperti kama salil lazi yan iku, sama seperti memanggil pada binatang-binatang. Seperti la yasma'u illa du'a wa nida. Mereka tidaklah mendengar melainkan jeritan dan seruan saja. Summum bukmum umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu pekak, bisu dan buta dan mereka tidak menggunakan akal. Jadi di sini sebenarnya yang saya katakan ada khazaf di sini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dai. Dia memanggil orang-orang kafir kepada kebenaran. Dan tapi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seruan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat seperti pengembala yang memanggil binatang. Binatang itu dengar tapi dia tak faham. Binatang itu boleh datang tapi dia tak tahu apa maksud mendalam lagi daripada situ, seperti pengembala memanggil binatang. Kan? La yasma'u illa du'a wa nida. Mereka tidak mendengar melainkan suara dan seruan itu. Jadi ini permisalan yang diberikan bahawa apabila Rasulullah SAW menyampaikan di Mekah pada waktu itu, orang-orang Mekah pada waktu itu hampir setiap hari mendengar perkara ini, perkara baru ini. Tentang wahyu, tentang ketuhanan, tentang berbuat kebaikan, tentang jangan menzalimi orang, jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menyembah berhala. Mereka sebenarnya dengar. Tapi mereka tak ada faedah untuk mereka. Ini yang dikatakan seperti memanggil binatang tadi. Mereka seperti binatang buas. Sebab tu dikatakan di sini. Summum bukmum. Umyum fahum la ya'qilun. Mereka dengar. Setiap hari mereka dengar. Rasulullah SAW. Jadi buat mereka yang tidak mahu mengambil faedah, tidak mahu berubah, mereka itu pekak, bisu dan buta. Jadi di sini maksudnya bukanlah secara jasmani mereka itu pekak, bisu dan buta. Tapi di sini bermaksud iaitu kerohanian mereka. Kerohanian mereka, mereka pekak. Mereka dengar tapi mereka tidak faham. Mereka tidak mahu mengambil faedah. Bila mereka tidak mahu berusaha untuk mengambil faedah, tidak cuba untuk memahami, lalu mereka bisu. Bisu, mereka tidak mahu menyebutkan tentang kebenaran ini. Mereka tidak mahu hebahkan. Mereka tidak mahu menyokong. Sebab tu kan dikatakan mereka bisu. Mereka tak mahu menyokong, mereka tak mahu sebut pun benda ni. Dan selepas itu, umyum, mereka buta. Jadi mereka tidak dapat melihat kebenaran. Walaupun bagai-bagai mukjizat telah ditunjukkan, tapi tetap saja mereka tidak mahu menerima kebenaran. Walaupun banyak pemimpin-pemimpin mereka yang telah mati dalam perang Badar itu pun masih ramai yang tidak mahu menerima kebenaran. Tetap pada tahap yang lama. Sebab itu, kenapa? Mereka faham la ya'qilun. Sebab itu mereka tidak mahu mengerti, tidak mahu menggunakan akal. Mereka tidak mahu berusaha untuk berfikir. Inilah ayat ini menggambarkan keadaan mereka seperti itu, seperti memanggil kepada binatang saja. Dan kadang-kadang binatang panggil, dia datang. Memang binatang itu datang apabila
pengembala memanggilnya, tapi bila dia dah sampai, dia tak faham apa-apa pun. Yang dia faham, apakah dia dapat makan, apakah dia selamat, atau kebiasaannya binatang-binatang ternak ini, dia akan mengikut. Kalau ada kelompok ramai pergi, mereka akan ikut saja. Jadi dia tak tahu apa baik ke buruk ke, dia akan ikut saja. Itu kebiasaan binatang. Jadi sama jugalah digambarkan di sini, ada orang-orang yang mereka tidak mau berusaha untuk berfikir atau mengkaji atau mencari jawapan. Mereka hanya menunggu jawapan daripada pemimpin-pemimpin mereka. Apa kata pemimpin-pemimpin mereka tentang Muhammad? Kalau mereka mengatakan Muhammad itu gila, salah apa semua, mereka ikut. Seperti binatang tadi. Mereka tidak mau berusaha untuk berfikir, untuk mengkaji, untuk mencari jawapan yang sebenar. Mereka hanya mengikuti pemimpin-pemimpin mereka. Jadi perkara ini yang saya sampaikan pelajaran kita hari ini sebenarnya bukan saja untuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah ianya berlaku dalam kehidupan seharian kita sehinggalah ke hari ini. Dan sehinggalah ke hari kiamat. Benda ni masih berlaku, masih berjalan. Nanti kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang mahu kongsikan atau mahu tanyakan soalan, silakan. Saya rasa cukup untuk kelas kita pada hari ini. 3 ayat ini kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.